Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazman, Muhammad Jamil. Nombor metrik I21205837. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda iaitu tiga kerajaan Melayu Islam yang pernah wujud selepas kedatangan Islam di Nusantara. Seperti yang kita faham, kewujudan Islam di Nusantara pada awal abad ke-11 Masihi dan dapat dibuktikan kedatangan Islam pada waktu itu adalah dengan kita lihat kewujudan ataupun pertemuan batu nisan dan juga batu busurat yang ada di sekitar rantau Nusantara. Iaitu batu nisan yang telah kita jumpai di Champa yang berumur sekitar yang pada abad ke-11 Masihi, dan juga batu nisan di Gresik Jawa pertarikh akhir pada abad ke-11 Masihi juga. Dan juga kita adanya batu busurat iaitu di Terengganu di Malaysia pada tahun 1300 yang pada umurnya 1303. Okey, jadi pada abad ke-15 Islam dekat Nusantara ini telah dikukuhkan kedudukan di tanah Melayu dan juga di Sumatera, bahagian utara Pulau Jawa dan juga Brunei serta utara Borneo, dan juga telah menembusi Islam itu di Maluku dan juga Sulu. Okey, terdapat banyak kerajaan Melayu yang telah wujud selepas kedatangan Islam di Nusantara, iaitu antaranya adalah tidak lain tidak bukan tentang kerajaan Sultan Melayu Melaka. Dapat kita lihat sejarah awal Kesultanan Melayu Melaka ini adalah diperintahkan pada tahun 1262. Okey, sejarah awalnya pada waktu itu para miswara iaitu Putera Palembang pada waktu itu telah datang ke Temasek ataupun ke Singapura untuk melarikan diri, untuk menyembunyikan diri, melindungi diri daripada diserang oleh kerajaan Majapahit. Dan kemudian daripada Temasek beliau lari ke Johor untuk berlindung. Akan tetapi sewaktu berada di Johor, para miswara dan juga angkatannya telah diganggu ataupun telah dikacau oleh segerombolan biawak yang banyak. Lalu mereka lari ke beberapa tempat dan akhirnya mereka ke Sungai Betam, ataupun pada waktu itu adalah nama lama bagi Sungai Melaka. Dan di situ para miswara telah melantik seorang menteri untuk berjumpa dengan penduduk di situ dan lalu para penduduk mengangkat para miswara untuk menjadi seorang raja. Dan akhirnya para miswara menjadi Raja Melaka pada waktu itulah. Dan kemudian kewujudan nama sebenar Melaka telah berlaku atas peristiwa seekor pelanduk telah menerajang ataupun menendang anjing peliharaan para miswara, dan para miswara menganggap perkara itu adalah perkara yang aneh dan juga lain daripada yang lain. Jadi sewaktu pelanduk itu menendang anjing peliharaan, pelanduk itu menendang anjing itu di bawah sebuah pokok. Lalu para miswara menanyakan kepada beberapa ahli kumpulannya, iaitu bertanyakan tentang nama pokok tersebut. Lalu mereka mengatakan itu adalah pokok Melaka, dan di situlah tercetus yang betul wujudnya nama bagi negeri Melaka. Dan untuk diperkukuhkan lagi kerajaan Melayu, para miswara sebagai Sultan Melaka pada waktu itu, sekitar 1409, para miswara telah memeluk Islam lalu menukar namanya kepada nama gelaran Raja Iskandar Shah. Dan pada waktu itu juga, pada tahun yang sama, kerajaan kerajaan daripada China, iaitu yang dikepalai oleh Laksamana Cheng Ho, telah datang ke Melaka untuk membuat lawatan dan melihat keadaan infrastruktur Melaka pada waktu itu, dan juga merupakan lawatan untuk melihat dunia pada waktu itu. Dan kemudian beberapa tahun kemudian, sekitar 1411, para miswara atau Raja Iskandar Shah Muda ini telah berangkat bersama beberapa ratus orang tentera dan juga pengikutnya untuk pergi ke China untuk membuat lawatan balas kepada Maharaja China
dan dia bertemu dengan dua orang maharaja, iaitu Maharaja Ming dan juga Maharaja Yenglo. Lalu sewaktu di sana, Maharaja Yenglo telah mengiktirafkan para miswara ini sebagai Raja Kesultanan Raja Melaka. Dan akhirnya dapat kita lihat kejatuhan Melaka pada waktu itu disebabkan oleh beberapa faktor. Sekitar 1488, Sultan Mahmud Shah mewarisi Melaka yang telah mencapai kemuncak kuasa dan merupakan pusat dagangan yang unggul di Asia Tenggara. Pada waktu itu Melaka ini adalah satu kawasan yang menjadi tumpuan dan meletakkan sebagai satu pusat dagangan yang hebat di dunia, kerana rata-rata pedagang datang ke Melaka dan juga dan menjual rempah-ratus mereka di situ, dan banyak yang datang daripada India. Dan pada tahun 1509, Diego Lopez di Sequeiro dengan 18 buah kapal daripada angkatan diraja Portugal datang ke Melaka. Lalu mereka digelar oleh orang Melaka, masyarakat pada waktu itu, sebagai Bengali Putih. Hal ini kerana pada waktu itu, sebelum ini tidak pernah adanya orang putih datang ke Melaka. Rata-ratanya daripada India daripada sekitar sanalah yang berkulit gelap. Lalu datangnya orang putih dan mereka menggelar Diego Lopez dan juga angkatan dengan itu sebagai Bengali Putih. Kemudian orang-orang Portugis itu telah membuat kacau. Mereka datang ke Malaysia, ke tanah Melaka, lalu mereka membawa onar dengan mengganggu anak-anak gadis dan juga mencuri barang-barang masyarakat serta menimbulkan perselisihan faham. Kemudian Sultan Mahmud Shah tadi mengarahkan orang-orang untuk menghalau rombongan Diego Lopez ini keluar dari Melaka. Dan angkatan Portugis itu diserang dan 20 anak kapal daripada mereka ditahan oleh masyarakat kerajaan Melaka lah. Kemudian sekitar pada 10 Ogos tahun 1511 dapat kita lihat satu armada laut Portugis, sebuah armada laut daripada Portugis sendiri yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque datang ke Melaka kembali untuk menuntut hak mereka untuk mendapatkan tahanan-tahanan itu tadilah. Kemudian beberapa permintaan, di antaranya adalah membina markas Portugis di Melaka, akan tetapi permintaan yang diminta itu telah ditolak oleh Sultan Mahmud Shah. Kemudian permintaan yang lainnya adalah untuk membebaskan semua tawanan-tawanan Portugis dan minta agar Sultan Melaka membayar ganti rugi dan izin untuk mendirikan kubu pertahanan di Melaka seperti yang kita tahu sekarang terwujudnya ataupun didirinya kota Formosa. Dan 10 hari selepas mengepung kembali, mereka cuba untuk mengepung kembali melawan kerajaan Melaka. Akhirnya Portugis berjaya untuk tawan kota Melaka pada 24 Ogos, dan kekalahan Melaka adalah disebabkan kebocoran maklumat yang telah dibocorkan oleh si Kitol pada waktu itu. Kemudian ayahanda Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya telah berundur ke Johor, ke Muar dan kemudian ke Pahang di pantai timur, dan disitulah beliau gagal dalam percubaannya untuk mendapatkan kembali Melaka, dan juga mereka gagal untuk mendapatkan pertolongan daripada kuasa besar iaitu China. Dan disitulah kejatuhan Melayu Melaka. Kerajaan Kesultanan yang kedua yang berada di sekitar Nusantara pada waktu itu selepas kewujudan Islam di Nusantara adalah Kerajaan Melayu Aceh. Dapat kita faham Kesultanan Aceh ataupun Nanggro Aceh pada masa kini, Nanggro Aceh Darussalam, adalah merupakan kesinambungan. Kesultanan itu adalah kesinambungan Kesultanan Pasai yang jatuh ketika abad ke-14. Kemudian Kesultanan Aceh diasaskan oleh seorang sultan iaitu namanya adalah Ali Mughayat Shah ketika tahun 1496. Pemerintahan Ali Mughayat Shah ini menjadikan negeri Aceh, Nanggro Aceh itu berkembang sehingga ke Daya, ke kawasan Pedir, Pasai dan juga Aru. Kemudian Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dan ibu negerinya adalah Bandar Aceh ataupun Kutaraja pada waktu itu.
Kemudian kerajaan ini telah banyak menyumbang kepada tamadun Islam ataupun tamadun Melayu menerusi sistem pendidikan ilmuan dalam konsep ilmuan, ketenteraannya dan juga kegigihan mereka menentang bangsa Eropah. Seperti kita faham tu akan pada waktu itu adanya Cuk Nyak Dien dan sebagainya, dan juga sistem kerajaan yang di antara yang teratur, dan juga sebuah kerajaan yang mewujudkan pusat penyebaran ilmu. Dan dapat kita fahami juga kebanyakan Islam telah tersebarnya Islam di Malaysia, di Tanah Melayu juga ada bermula dan datangnya daripada Nanggoroh Aceh Darussalam. Kemudian dapat kita faham, dapat kita lihat kejatuhan Kerajaan Kesultanan Melayu Aceh itu adalah pada tahun 1641 di atas kemangkatan Sultan Iskandar Thani. Okey, dan pengganti beliau itu adalah beberapa raja permaisuri yang lemah. Malahan negeri-negeri di bawah Aceh itu juga mula menentang Aceh dan mereka cuba untuk membebaskan diri mereka. Disebabkan pemerintahan yang lemah, jadi mereka cuba untuk keluar daripada Aceh. Pada waktu juga Belanda mula datang ke Sumatera dan cuba menguasai satu demi satu negeri-negeri di Sumatera. Okey, dapat kita lihat pada 1873 wujudnya perang Aceh, iaitu sebuah perang di antara Kesultanan Aceh itu sendiri dengan Belanda. Dan pada tahun 1874 Sultan Aceh terakhir, iaitu Sultan Mahmud Shah, terpaksa untuk melarikan diri ke pergunungan sekaligus mengakhiri sistem Kesultanan Aceh. Dan di situlah dapat kita lihat kejatuhnya kerajaan Melayu Aceh selepas dan ditawan oleh Belanda. Kerajaan Kesultanan yang ketiga adalah kerajaan Kesultanan Siak. Okey, Kesultanan Siak Indrapura atau kita lebih kenali kepada Kesultanan Siak lah, adalah satu kerajaan di wilayah Riau, Indonesia, yang telah wujud pada tahun 1723 hingga 1946. Dan kerajaan ini diasaskan oleh raja kecil dari kerajaan Pagaruyung dan Johor, iaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, selepas sultan tersebut berjaya merampas tahta Kesultanan Johor. Jadi ketika awal Kesultanan Melayu Melaka wujud, Riau ini adalah merupakan tempat pusat agama Islam. Setelah perkembangan agama Islam di Siak menjadikan kawasan ini sebagai satu pusat penyebaran dakwah Islam. Jadi mereka cuba menyebar Islam secara meluas di kawasan tersebut, dan juga ini tak dapat dipisahkan dengan satu penggunaan Siak yang diluas di wilayah Melayu. Perkataan Siak, contoh kalau dekat Malaysia sekarang juga disebabkan penyebaran dakwah itu di Malaysia, penggunaan istilah Siak juga masih digunakan kepada golongan-golongan yang berada di masjid. Iaitu kita ada Tok Siak. Tok Siak itu orang yang berada di masjid yang cuba untuk menjaga masjid lah, iaitu yang menjaga pusat dakwah. Sebab kita faham seperti dahulu, pusat dakwah yang ada pada waktu itu adalah masjid. Kemudian satu istilah ataupun dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal, iaitu adat menurun syarak mendaki, dapat berarti kemasukan Islam ataupun proses Islamisasi itu ke pedalaman Minangkabau dari Siak, sehingga orang yang ahli dalam Islam dari masa lalu sampai sekarang masih dipanggil orang Siak. Jadi istilah Siak ini masih dikekalkan bagi mereka untuk golongan-golongan yang agamawan yang menyebarkan Islam pada waktu itu. Okey, dan walaupun telah melaksanakan undang-undang Islam kepada rakyatnya, pengaruh Minangkabau masih ada dan diwarnai tradisi oleh kaum Siak ini. Okey, dalam pengagihan warisan, masyarakat Siak mengikut undang-undang warisan yang sesuai dengan Islam, tetapi dalam kes-kes tertentu mereka prefer atau bersetuju untuk menggunakan adat mereka dalam warisan dalam bentuk rumah, hanya diserahkan kepada perempuan saja. Berlaku juga di Malaysia, kita ada adat pepatih, iaitu yang berada di Negeri Sembilan, iaitu segala urusan harta pusaka lebih kepada pihak perempuan. Okey, dan kejatuhan kerajaan Kesultanan Siak adalah disebabkan penguasaan Inggeris di Selat Melaka. Okey, pada waktu itu mendorong Sultan Siak sekitar tahun 1840 telah dapat satu tawaran perjanjian untuk menggantikan
sekali lagi. Dan kejatuhan Kesultanan Melayu Siap, iaitu pada tahun 1840, penguasaan Inggeris atas Selat Melaka mendorong Sultan Siap menerima tawaran perjanjian baru menggantikan perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya, iaitu pada tahun 1819. Perjanjian ini menjadikan wilayah Kesultanan Siap itu semakin kecil dan terjepit antara wilayah kerajaan kecil yang mendapatkan perlindungan daripada Inggeris. Jadi pada waktu itu semakin kecil kerajaan Islam Siap ini dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan yang di bawah naungan Inggeris lah. Dan juga kemudian pihak Belanda menjadikan kawasan Siap sebagai salah satu bahagian dari pemerintahan Hindia Belanda, dan telah memaksa Sultan Siap untuk menandatangani sign ataupun menandatangani perjanjian satu perjanjian pada 1 Februari 1858. Okey, dan setelah itu daripada perjanjian itulah Kesultanan Siap Sedi Indrapura kehilangan kedaulatan. Kemudian dalam setiap pengangkatan raja, Siap mesti mendapat persetujuan daripada Belanda. Okey, menjadikan Siap ini adalah satu kerajaan kesultanan yang berada di bawah naungan Inggeris lah. Dan selanjutnya dapat kita fahami pengawasan wilayah. Belanda mendirikan pos militer di Bengkali serta melarang Sultan Siap untuk membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa pengetahuan atau persetujuan daripada pihak Belanda, Hindia Belanda. Dan akhirnya berlakunya perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Melaka membuatkan kemudiannya pertikaian internal Siap dan persaingan dengan Inggeris dan Belanda melemahkan pengaruh hegemoni Kesultanan Siap itu sendiri dan wilayah yang pernah dikuasai oleh Siap. Dan akhirnya tarik ulur kepentingan kekuatan asing dilihat pada perjanjian Sumatera antara pihak Inggeris dan juga Belanda, menjadikan Siap pada posisi yang sangat dilematis, berada dalam posisi yang sangat lemah, tidak kuasa, dan membuatkan berdasarkan perjanjian tersebut, iaitu pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia pada waktu itu memaksa Siap atau Sultan Siap itu untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau. Namun di tengah tekanan tersebut, Kesultanan Siap masih tetap bertahan sampai kemerdekaan Indonesia. Dan walau pada masa pendudukan tentera Jepang sebahagian besar kekuatan militer Kesultanan Siap sudah tak mampu nak berkuasa lagi, dan membuatkan Siap kuasa cuba tidak mampu untuk bertahan sebagai sebuah kerajaan, menjadikan mereka akhirnya menandatangani dan bersetuju untuk memasuki Indonesia. Dan disitulah dapat kita katakan kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Kesimpulan yang dapat kita faham daripada ketiga-tiga Kesultanan Melayu Islam yang ada sekarang adalah satu-satunya adalah proses penyebaran Islam yang berlaku pada waktu itu. Sebagai contoh dapat kita lihat yang di Siap menjadikan pusat dakwah sebagai satu medium untuk penyebaran agama Islam, dan juga di Aceh menjadikan telah membuatkan satu fenomena, iaitu mereka cuba untuk berkuasakan pemerintahan melalui Islam sebetul-betulnya hingga mampu menyebarkan Islam itu ke seluruh rantau yang ada hingga ke hari ini Malaysia. Dan itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.